Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairuddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pangeran Anak Hajah Saleha serta ahli kerabat di Raja dan juga Kerajaan serta rakyat Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah-titah perutusan takziah kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Queen Elizabeth II, Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. Dan kepada Tuan Yang Terutama, The Right Honourable Boris Johnson MP, Perdana Menteri United Kingdom, berikutan dengan kemangkatan Duli Yang Teramat Mulia Putra Philip, The Duke of Edinburgh pada hari Jumaat 9 hari bulan April 2021. Dalam titah perutusan berkenaan, Kebawah Duli Yang Maha Mulia dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pangeran Anak Hajah Saleha serta ahli kerabat diraja, kerajaan dan rakyat negara Brunei Darussalam menzahirkan rasa simpati yang amat mendalam berikutan kemangkatan Duli Yang Teramat Mulia Putra Philip, the Duke of Edinburgh. Baginda masih ingat pertemuan terakhir dengan Duli Yang Teramat Mulia Putra Philip semasa majlis persantapan tengah hari di Raja Jubli Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Queen Elizabeth II di Windsor Castle pada tahun 2012, di mana Baginda dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pangeran Anak Hajah Saleha sangat menghargai persahabatan yang erat lagi mesra dengan Duli Yang Teramat Mulia Putra Philip, dan Baginda berdua akan sentiasa mengenang pertemuan dan perbualan dengan Duli Yang Teramat Mulia Putra Philip. Duli Yang Teramat Mulia Putra Philip akan sentiasa dikenang melalui kerjanya yang banyak menyentuh kehidupan, khususnya The Duke of Edinburgh's International Award yang memberi dorongan kepada banyak golongan belia di merata dunia termasuk negara Brunei Darussalam. Bagi mengakhiri perutusan berkenaan, sekali lagi Baginda dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pangeran Anak Hajah Saleha dan juga ahli kerabat diraja, kerajaan dan rakyat negara Brunei Darussalam menzahirkan takziah yang amat mendalam kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Queen Elizabeth II dan seluruh ahli kerabat diraja dalam tempoh kehilangan besar dan berkabung ini. Para penerima sijil taraf kerakyatan diharap supaya menghargai kurnia perkenan tersebut dengan sebenar-benarnya, bukan hanya menerusi ikrar tetapi dari segi perbuatan dan amalan sehari-hari serta menyumbang khidmat bakti dalam sama-sama membangun, memelihara dan mempertahankan kedaulatan dan keselamatan negara. Perkara tersebut ditekankan oleh Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri semasa Majlis Penyampaian Sijil Taraf Kerakyatan kali ke-34 pagi tadi. Dalam ucapan yang berhormat Pihin Orang Kaya Seri Kerna, Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong menekankan, selaku rakyat dan penduduk negara ini menjadi tanggungjawab menumpukan taat setia yang tidak berbelah bahagi kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, kerana ketaatan kepada raja dan pemimpin adalah satu tuntutan ukama Islam. Adalah menjadi kewajipan setiap rakyat juga untuk mematuhi undang-undang dan peraturan-peraturan yang berkuat kuasa dan bersama-sama memelihara dan mempertahankan keamanan dan keselamatan bagi kesejahteraan hidup rakyat dan penduduk negara ini. Selaku rakyat dan penduduk negara Brunei Darussalam, kita hendaklah mewujudkan sebuah masyarakat yang harmoni, bersatu padu dan bersama-sama mempunyai sikap bertanggungjawab dan tidak mudah terpengaruh dengan anasir-anasir lain sama ada dari luar atau dalam negara ini. Seramai 266 pemohon diperkenankan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan menerima sijil taraf kerakyatan mereka.
Penerima sijil taraf kerakyatan di bawah bab 6-1 terdiri daripada anak-anak kepada ibu warga negara Brunei, anak-anak angkat kepada ibu bapa angkat warga negara Brunei serta di bawah bab 5-6 dari Akta Taraf Kebangsaan Brunei Penggal 15. Juga hadir ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. Majlis berlangsung di bangunan Dewan Majlis, Jabatan Majlis-Majlis Mesyuarat. Setelah hampir 40 tahun pemasyhuran kemerdekaan dan melalui fasa-fasa mengenali dan memahami konsep Melayu Islam Beraja MIB, negara sebetulnya kini berada dalam fasa dan proses dinamika MIB selanjutnya. Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Osman, Menteri Hal Ehwal Agama yang juga Ahli Majlis Tertinggi Melayu Islam Beraja 2021-2024 menjelaskan perkara tersebut pagi tadi semasa Majlis Perasmian Simposium Pendidikan Negara Zikir berkonsepkan Melayu Islam Beraja. Kita sedang dalam fasa menyebut-nyebut MIB itu sekarang dengan negara zikir juga serentak. Tentulah dengan niat dan azam mengekalkannya sebagai negara yang dilindungi Allah Subhanahu wa taala dengan pemerintahan beraja, rakyatnya serta penduduknya turun-temurun generasi demi generasi akan sentiasa dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, dilindungi dan dirahmati serta diberkati sesuai dengan janji Allah bahawa apabila kamu mengingatku, niscaya aku akan mengingat kamu, tidak melupakan kamu. Dalam pembentangan kuliah Perdana 1 bertajuk Pendidikan Negara Zikir Berfalsafahkan Melayu Islam Beraja, Yang Berhormat Pihin menjelaskan negara telah melaksanakan pendidikan secara persekolahan formal meliputi pendidikan umum dan pendidikan agama serta menjadikannya sebagai pendidikan wajib secara undang-undang iaitu dalam Perintah Pendidikan Wajib 2007 dan Perintah Pendidikan Agama Wajib 2012. Dengan tema Brunei Darussalam Negara Zikir Melayu Islam Beraja, simposium bertujuan untuk memberikan kefahaman akan kepentingan pendidikan, gagasan negara zikir dan konsep Melayu Islam Beraja. Juga hadir ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. Pada sebelah petang, simposium Pendidikan Negara Zikir berkonsepkan Melayu Islam Beraja diteruskan dengan nadwah khas bertajuk Pendidikan Melayu Islam Beraja yang disampaikan oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Seri Kerna, Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong. Falsafah Melayu Islam Beraja itu menjadi salah satu daripada cara hidup negara Brunei Darussalam ataupun masyarakat di negara Brunei Darussalam. Silakan Yang Berpihin. Barakallahu fikum. Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri dalam nadwah khas antara lain menjelaskan guru-guru yang mengajar mata pelajaran Melayu Islam Beraja MIB merupakan barisan hadapan yang berperanan penting dalam menyampaikan, mengajar dan menerapkan nilai-nilai MIB kepada para pelajar iaitu generasi muda masa kini dan masa hadapan. Menurut Yang Berhormat, MIB masih berstatus baharu dan terdapat keperluan untuk memberikan kefahamannya kepada masyarakat. Nadwah khas dipengerusikan oleh Dr. Haji Adnan bin Haji Basar, Rais College Universiti Perguruan Agama Seri Begawan Kupa SB. Juga diadakan pameran MIB. Ialah untuk menterjemahkan. Lebih 80 warga Pusat Tingkatan 6 PTE Klasik tahun 1975 hingga 1978 mengadakan majlis pelancaran memulakan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Majlis sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang ke-75 berlangsung petang tadi di Masjid Suri Seri Begawan Raja Pengiran Anak Damit, Kampung Manggis, Madang.
Hadir yang berhormat Pihin Datu Laila Raja Major General Bersara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Pertahanan kedua selaku penaung bersama majlis yang juga merupakan mantan penuntut PTE tersebut. Jawatan Kuasa Takmir Masjid Kampung Kilanas mengelolakan majlis bacaan tahlil dan doa arwah sekampung dan majlis penyampaian derma untuk anak-anak yatim. Majlis berlangsung semalam di masjid berkenaan. Hadir yang berhormat Pihin Datu Laila Raja Major General Bersara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Pertahanan kedua selaku penaung satu Jawatan Kuasa Takmir Masjid Kampung Kilanas. Pada majlis ini, 19 orang anak yatim menerima derma dari tabung derma khas anak-anak yatim Masjid Kampung Kilanas dan sumbangan dari penduduk kampung berkenaan. Majlis merupakan antara aktiviti tahunan sempena menyambut kedatangan bulan Ramadan. Inisiatif Karbon Biru merealisasikan salah satu matlamat wawasan negara 2035 di bawah strategi negara hijau. Ikuti perincian dan bahan berita lainnya selepas ini. Teruskan bersama Berita Perdana. Jabatan Penerangan mengalami pelbagai anjakan paradigma dalam menyebarkan maklumat kepada segenap lapisan masyarakat di negara Brunei Darussalam sejak penubuhannya pada 1 April 1952. Sehubungan itu, Jabatan Penerangan mencatat satu lagi kejayaan dengan perasmian Galeri Lentera Makmur sempena sambutan ulang tahun penubuhan Jabatan Penerangan ke-69. Majlis perasmian tersebut berlangsung pagi tadi di ruang legar bangunan Jabatan Penerangan. Bismillahirrahmanirrahim dan salawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perasmiannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Abdul Mukti bin Haji Muhammad Daud, Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Terdahulu, Awang Haji Syahrul Jeffrey bin Datuk Paduka Haji Ibrahim, Pemangku Pengarah Penerangan, dalam ucapan alu-aluan antara lain mengongsikan ciri-ciri Galeri Lentera Makmur menuju ke arah konsep galeri moden yang memastikan ruang serta perisian kekal relevan dengan menyampaikan maklumat melalui audio dan visual. Peraturan dan undang-undang yang berkuat kuasa dari masa ke semasa. Orang ramai dialu-alukan berkunjung ke Galeri Lentera Makmur bermula Isnin hingga Khamis dan Sabtu dari pukul 8.30 pagi hingga 12 tengah hari dan dari pukul 2 petang hingga 4 petang. Jabatan Perdana Menteri dan jabatan-jabatan di bawahnya petang tadi mengadakan Majlis Khatam Al-Quran sempena sambutan Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam ke-37 tahun. Majlis berlangsung di Masjid As-Salihin, Kompleks Jabatan Perdana Menteri. Hadirin berhormat Datuk Seri Setia Haji Awang Abdul Mukti bin Haji Muhammad Daud, Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Majlis diteruskan dengan sembahyang fardu asar berjemaah. Juga hadir Yang Arif Awang Haji Abdullah Sofri bin Pihin Orang Kaya Saiful Muluk, Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Pesuruh Jaya Kehakiman dan Ketua Pendaftar Mahkamah, dan Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Pendikar Alam, Datuk Paduka Seri Awang Haji Hasrin bin Datuk Paduka Awang Haji Sabtu, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Usaha bersepadu pihak kerajaan dalam merealisasikan salah satu matlamat wawasan negara 2035 di bawah strategi negara hijau adalah dengan penanaman pokok.
Bersempena ulang tahun Hari Kebangsaan ke-37, Kementerian Pembangunan pagi tadi mengadakan Majlis Inisiatif Karbon Biru iaitu penanaman pokok bakau dan pokok pantai di kawasan tanah lembap api-api, Kampung Tanjung Batu, Muara. Acara dilaksanakan melalui Urustia Perubahan Iklim Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Jabatan Perhutanan, Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan, Jabatan Alam Sekitar, Taman dan Rekreasi, Kementerian Pembangunan dan Blue Wild. Hadir yang berhormat Datuk Seri Setia Jurutera Awang Haji Suhaimi bin Haji Ghaffar, Menteri Pembangunan selaku pengerusi bersama Majlis Kebangsaan Perubahan Iklim Negara Brunei Darussalam. Taklimat ringkas mengenai peranan pokok bakau dan pantai dalam mengurangkan impak perubahan iklim disampaikan oleh Dayang Liao Lin Ji yang dipertua Blue Wild. Sejumlah 50 anak pokok bakau dan 100 anak pokok pantai ditanam. Penanaman pokok bakau merupakan julung kalinya diadakan ke arah menjayakan kempen penanaman 26,000 pokok yang dilancarkan baru-baru ini. Signifikannya, pokok bakau mampu menyerap karbon sehingga 5 kali lebih tinggi berbanding hutan tropika, sementara pokok pantai dapat mengurangkan kelajuan angin dan melindungi pesisir pantai dari hakisan. Awang Haji Abdul Hamid bin Haji Abdul Rahman dengan tajuk gambar generasi baru dan Awang Muhammad Hamizan bin Haji Ali Hamzah dengan tajuk keceriaan generasi muda menyambut Hari Kebangsaan Brunei Darussalam ke-37. Masing-masing muncul juara bagi kategori A terbuka dan B remaja peraduan fotografi sempena sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam ke-37. Majlis penyampaian hadiah diadakan pagi tadi di Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Pelancaran pameran peraduan fotografi dan produk artisan Pusat Bahagia dan Mahkota Desain yang disempurnakan oleh Yang Berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Perdana Seri Haji Aminuddin Ihsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Muluk Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Turut dilancarkan produk artisan Pusat Bahagia dan Mahkota Desain di bawah projek kreatif OKU yang merupakan tekstil tudung eksklusif menggabungkan hasil akaran pelatih-pelatih kelas lukisan OKU. Antara objektif projek menggalakkan penghargaan terhadap kualiti, kemahiran dan memberikan nilai tambah terhadap produk yang dihasilkan golongan OKU dan mempelbagaikan pendapatan pelatih Pusat Bahagia. Penyampaian hadiah kepada para pemenang peraduan fotografi disempurnakan oleh Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Peraduan antara lain bertujuan melahirkan dan mengangkat karya seni kreatif terbaik di samping memberi peluang untuk memperkenalkan karya-karya seni anak tempatan kepada orang ramai. Pameran akan dilaratkan di keempat-empat daerah, khususnya perpustakaan-perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka. Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan rahmat dan limpahan pahala yang berlipat ganda dari berbagai amalan yang dilakukan semasa bulan Ramadan. Itu antara intipati ceramah khas menjelang Ramadan yang diadakan semalam di Masjid Rashidah Sa'datul Bolkiah, Kampung Sungai Akar. Hadir yang berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Aminuddin Ihsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Muluk Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Ceramah bertajuk Rebut Ganjaran Keutamaan 10 Hari Pertama Ramadan disampaikan oleh Pangeran Ahmad Faris Ramadhani bin Pangeran Haji Salihuddin, Pegawai Hal Ehwal Masjid. Aktiviti tahunan anjuran Majlis Kesejahteraan Masyarakat MKM ini diadakan bagi menyemarakkan kedatangan bulan Ramadan. Dan segala usaha kita ni dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan Majlis juga diselajurkan dengan penyerahan wakaf 100 sejadah.
Penggunaan kerusi ketika menunaikan sembahyang di seluruh masjid, surau dan balai ibadat meningkat sejak akhir-akhir ini, terutama dalam kalangan warga emas dan orang kurang upaya. Ada beberapa faktor perkara ini berlaku, antaranya kerana tidak mampu melaksanakan rukun-rukun fi'li seperti sakit, tidak mampu berdiri betul dan sujud di lantai. Atas sebab tersebut, Jabatan Mufti Kerajaan Jabatan Perdana Menteri mengambil inisiatif mengadakan bengkel sembahyang menggunakan kerusi. Yang berhormat Pihin Datu Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid Mufti Kerajaan menjelaskan perkara tersebut pagi tadi semasa majlis perasmian bengkel dan pelancaran buku sembahyang menggunakan kerusi. Cara-caranya. Jabatan Mufti Kerajaan telah mengusahakan sebuah buku berjudul Sembahyang Menggunakan Kursi, Cara-caranya. Di dalam buku ini ada dihuraikan tata cara dan kaidah sembahyang menggunakan kursi dengan dilengkapi gambar-gambar bagi memberikan gambaran jelas kepada pembaca atau masyarakat. Diharap buku ini dapat menyumbang keilmuan sembahyang menggunakan kursi dan kita percaya ia mampu. Buku ini mampu untuk menjadi rujukan yang berkesan. Buku bertajuk Sembahyang Menggunakan Kerusi, Cara-caranya ini menghuraikan tata cara dan kaedah betul mengenai sembahyang tersebut mengikut keadaan-keadaan yang biasa dihadapi oleh orang yang sembahyang duduk menggunakan kerusi. Buku setebal 71 muka surat ini dijual dengan harga RM6 senaskah. Bagi orang ramai yang ingin membeli boleh mengunjungi di Jabatan Mufti Kerajaan. Perkara yang penting dalam sembahyang menggunakan kerusi ialah penjagaan rukun dan syarat-syarat sembahyang sekalipun berhalangan untuk melakukan rukun-rukun itu secara biasa kerana terdapat keuzuran. Timbalan Mufti Kerajaan berkata, umat Islam juga wajib menjaga segala perbuatan atau gerak-geri agar tidak menyebabkan rukun tertambah seperti berdiri setelah sempurna iktidal ketika duduk atau melanggar rukun seperti terus duduk dalam rukun berdiri kerana selesa dengan duduk di kerusi sedangkan keuzuran sudah hilang. Datuk Seri Setia Dr. Haji Japar bin Haji Mat Dain alias Maidin menjelaskan perkara tersebut semasa majlis penutupan dan penyampaian sijil kepada peserta bengkel sembahyang menggunakan kerusi. Saya berharap segala tunjuk ajar yang diberikan sepanjang bengkel ini. Timbalan Mufti Kerajaan juga melahirkan harapan agar para peserta dapat menyebarkan ilmu yang diperolehi kepada kaum keluarga, sahabat, jiran dan masyarakat umumnya supaya semua orang dapat melakukan sembahyang menggunakan kerusi dengan lebih teratur seperti yang dikehendaki oleh syarak. Yang Mulia Dayang Siti Rohana binti Beliawanis Masjid. Sementara itu, beberapa kertas kerja dibentangkan semasa bengkel kertas kerja sembahyang menggunakan kerusi. Bengkel antara lain menghuraikan mengenai sembahyang 5 waktu wajib dilaksanakan oleh setiap umat Islam. Kewajipan mengerjakannya tidak akan diugur sekalipun terdapat keuzuran atau kesukaran dalam melaksanakannya. Dalam keadaan menghadapi keuzuran, terdapat kelonggaran untuk mendirikan sembahyang dengan cara yang terdaya dilakukan. Haji Awang Muhammad Raimi bin Awang Tengah, Pegawai Istinbat Kanan Jabatan Mufti Kerajaan ketika menyampaikan kertas kerja mengenai tuntutan sembahyang sekalipun ada keuzuran menekankan tuntutan menunaikan sembahyang fardu 5 waktu ke atas orang Muslim yang mukallaf adalah berterusan dan tidak ada kelonggaran untuk meninggalkannya sekalipun seorang itu sakit, sibuk, musafir dan berperang pada jalan Allah. Siapa yang meninggalkan sembahyang fardu 5 waktu walaupun hanya tinggal 1 waktu tanpa segala.
Sementara Awang Haji Martino alias Abdul Azim bin Haji Ahmad, Pegawai Buhuth Jabatan Mufti Kerajaan pula menjelaskan orang yang mempunyai keuzuran atau kesukaran untuk mendirikan sembahyang dalam keadaan berdiri boleh dilakukan dalam keadaan duduk, bahkan juga boleh melakukan sembahyang dengan cara berbaring jika dia tidak mampu sembahyang berdiri dan duduk. Salah satu cara duduk yang diharuskan ialah sembahyang menggunakan kerusi. Sepuluh kes aktif COVID-19 masih menerima rawatan di Pusat Pengasingan Kebangsaan. Dalam siaran akhbar Kementerian Kesihatan mengenai situasi terkini jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam melaporkan tiada kes jangkitan baharu dicatatkan hari ini. Sementara itu, jumlah keseluruhan kes jangkitan di negara ini kekal 219, manakala jumlah keseluruhan kes sembuh adalah 206. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei 2020, manakala jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan sebanyak 78 kes. 468 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatori, 16,512 menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac 2020. Manakala 254 sampel ujian virus SARS-CoV-2 telah dilaksanakan, menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal yang dijalankan sejak Januari 2020 kepada 116,850 ujian. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian Kesihatan 148. Pertimbangan kemasukan pekerja-pekerja asing bagi perkhidmatan domestik kini telah dibenarkan mengikut kategori-kategori yang ditetapkan bermula hari ini, 10 April 2021. Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dalam siaran akhbarnya memaklumkan pertimbangan bagi kemasukan pekerja-pekerja asing bagi perkhidmatan domestik seperti pembantu rumah dan pemandu persendirian. Kebenaran adalah seperti berikut. Bagi pekerja asing perkhidmatan domestik yang mempunyai re-entry visa atau pas kerja yang sah dan berhasrat kembali ke negara ini dan bekerja dengan majikan asal, lesen buruh yang sah atau telah diperbaharui hendaklah dihadapkan bersama permohonan Entry Travel Pass ETP pekerja berkenaan. Bagi pekerja asing yang akan bekerja ke negara ini bagi mengganti pekerja lama yang telah pulang ke negara asal, yakni bukan tambahan, job order yang disahkan oleh Jabatan Buruh hendaklah dihadapkan bersama permohonan ETP pekerja berkenaan. Jabatan Buruh akan mempertimbangkan permohonan pengambilan baru pekerja asing perkhidmatan domestik secara case by case beserta dokumen dukungan untuk membuktikan keperluan mendapatkan pekerja dalam perkhidmatan domestik baharu. Permohonan yang diberikan kebenaran dikendaki mempunyai keputusan ujian swab COVID-19 yang negatif sebelum masuk ke negara ini dan dijalankan dalam tempoh 72 jam sebelum bertolak. Ujian swab COVID-19 kedua dan pengasingan diri mandatri sejurus mereka tiba di negara ini juga dikehendaki. Penjamin yakni majikan juga dikehendaki membuat tempahan penginapan di hotel-hotel yang diiktiraf bagi pihak pekerja asing untuk pengasingan diri mandatri setelah masuki negara ini. Kadar bayaran hotel mengikut kadar hotel masing-masing dan meliputi kos penginapan, makan minum, pengangkutan dari lapangan terbang ke hotel dan pengangkutan dari hotel ke tempat ujian swab COVID-19 dilakukan. Kos ujian swab COVID-19 dan kos penginapan bagi tujuan pengasingan diri dibiayai hendaklah sepenuhnya oleh penjamin yakni majikan. Kepimpinan dalam keluarga perlu menerapkan nilai keagamaan yang cukup, terbaik dan kukuh. Ini kerana keluarga yang bahagia lahir daripada anggota keluarga yang mempunyai prinsip pegangan agama yang tinggi. Perkara tersebut antara intipati ceramah pengukuhan institusi keluarga bahagia yang diadakan di Masjid Pangeran Muda Abdul Wakil Kudang, daerah Tutong. Ceramah mengupas pengukuhan institusi keluarga bahagia disampaikan oleh Awang Haji Azman bin Haji Musa, Ketua Pegawai Agama Daerah Tutong.
Ceramah antara lain memberikan kefahaman dan kesedaran akan pentingnya kesejahteraan dalam keluarga dengan cara mengamalkan hidup yang berdisiplin, bertamadun dan mengikut lunas-lunas yang diajarkan oleh agama. Pengukuhan institusi keluarga sangat bergantung kepada beberapa faktor, terutamanya penghayatan kepada agama yang tinggi. Hadir yang berhormat Awang Haji Ramli bin Haji Lahid, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Kadang-kadang kalau kita ini melihat pada konsep nafkah zahir ini lebih kepada nafkah batin. Mantan Pemerintah Angkatan Bersenjata di Raja Brunei menerima anugerah berprestij daripada ke bawah Duli Yang Maha Mulia Raja Maha Vajiralongkorn Fra Vajiralongkorn Yuhua, Raja Thailand. Major Jeneral Bersara Pengiran Datuk Paduka Seri Aminan bin Pengiran Haji Mahmud dianugerahkan pingat The Knight Grand Cross First Class of the Most Noble Order of the Crown of Thailand. Anugerah berprestij itu diperolehi atas pencapaian cemerlang dan sumbangan Major Jeneral Bersara Pengiran Datuk Paduka Seri Aminan atas hubungan yang kukuh antara Angkatan Bersenjata di Raja Brunei dan Angkatan Tentera di Raja Thailand. Juga hadir Puan yang terutama Watani Wufud Wang Sakul, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Kerajaan Thailand ke negara Brunei Darussalam. Majlis penganugerahan diadakan kemarin di Kedutaan di Raja Thailand. Negara Brunei Darussalam dan Republik Rakyat China tahun ini menyambut mercu tanda dalam hubungan dua hala. Sejak hubungan diplomatik ditubuhkan pada 30 September 1991, kedua negara menyaksikan evolusi hubungan termasuk pertukaran aktif, peringkat pemimpin hubungan dua hala yang meningkat dan kerjasama ekonomi, kesaling hubungan diperbaiki dan pertukaran rakyat ke rakyat. Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri berkongsi pandangan tersebut pada Majlis Penyampaian Hadiah Peraduan Logo sempena ulang tahun ke-30 hubungan diplomatik antara negara Brunei Darussalam dan Republik Rakyat China. Majlis petang tadi diadakan di Pusat Persidangan Antarabangsa Brakas. Menurut Pengiran Nur Hashimah binti Pengiran Muhammad Hassan, hubungan ini dipertingkatkan lagi dengan rakan kongsi kerjasama strategik pada tahun 2008. Dengan pencapaian tersebut, kedua-dua negara yakin hubungan dua hala akan terus kukuh dalam tahun-tahun mendatang bagi manfaat negara dan rakyat. Sementara itu, Tuan Yang Terutama Yu Hong, Duta Besar Republik Rakyat China ke negara ini antara lain menjelaskan sejak 30 tahun lalu Brunei Darussalam dan Republik Rakyat China menyaksikan kerjasama kukuh dan hubungan erat. Juga hadir Dayang Hajah Nur Ashikin binti Haji Johari, Setiausaha Tetap Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dan Yang Berhormat Ong Tiong Oh, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Bengkel pelajar cemerlang merupakan satu pendekatan yang difikirkan berkesan dalam menyampaikan maklumat-maklumat yang bermakna kepada pelajar-pelajar tahun 6 supaya mereka dapat mengimbangi pencapaian dalam bidang akademik dan co-curriculum dengan sumbangan tenaga dan idea sebagai seorang pelajar. Pagi tadi, Sekolah Rendah Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah mengadakan bengkel dan motivasi pelajar calon PSR. Bengkel disertai 162 orang pelajar, antara yang menyertai bengkel Cucunda ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Yang Amat Mulia Pangeran Anak Raihanah Hanaul Bolkiah binti Pangeran Anak Khairul Khalil. Bengkel antara lain bertujuan membantu para pelajar meneroka potensi diri dan menggunakannya dengan berkesan dalam membantu matlamat hidup selain menaikkan semangat diri para pelajar bagi mendapatkan kejayaan. Membawakan kita Rasulullah doakan dia. Apa doa Rasulullah? 8 orang penerima dari beberapa sekolah kerajaan dan swasta menerima hadiah dan sijil pertandingan Mitsubishi ASEAN Children's in Nikki Festa 2019-2020. Pertandingan dibukakan kepada pelajar berumur 6 hingga 12 tahun di 24 negara dan wilayah di Asia. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Awang Muhammad Nur Ilham bin Haji Jais, pemangku pengarah pendidikan co-curriculum Kementerian Pendidikan.
Hadiah Grand Prix pertandingan diberikan kepada Dayang Alicia Lim Pei Ling dari Sekolah Seri Mulia Sarjana. Pertandingan merupakan pesta tahunan yang dirancang untuk memberi peluang kepada kanak-kanak di seluruh dunia memahami kehidupan seharian orang Asia melalui buku harian bergambar yang dipanggil Iniki dalam bahasa Jepun dengan tema Inilah Hidupku. Pelbagai inisiatif memperbaiki dan meningkatkan lagi kumpulan belia masjid dibincangkan semasa sesi muzakarah belia masjid. Muzakarah yang diungkayahkan oleh Jabatan Hal Ehwal Masjid bersama Ketua Kumpulan Belia dan Belia Wanis Masjid seluruh negara diadakan pagi tadi di Jamiah Sri Hasan Al-Bolkiah, Kampung Kiarong. Muzakarah diteruskan dengan pelantikan jawatan kuasa tertinggi Belia Masjid senegara. Hadir Abang Haji Amir Hisham bin Haji Masri, pemangku pengarah Hal Ehwal Masjid Kementerian Hal Ehwal Agama. Muzakarah membincangkan perkara berbangkit dalam meningkatkan lagi usaha dan mempelbagaikan aktiviti bagi belia dan belia wanis masjid. Ataupun mewakili Kementerian Hal Agama ke mesyuarat Mabim pada tahun Muzakarah ini ialah untuk salah satunya mengeratkan silaturahim di kalangan pemimpin dan juga ketua-ketua belia masjid dan untuk memberikan nasihat kepada belia-belia masjid dan untuk memberikan beberapa cadangan yang berunsurkan ke aktiviti-aktiviti belia-belia masjid di seluruh negara dan juga memberikan peluang kepada belia-belia lebih aktif lagi di masa akan datang. Sukan. Persekutuan Bola Baling Brunei Darussalam semalam mengadakan Liga Mini Bola Baling. Kejohanan berlangsung di Dewan Serbaguna Kompleks Sukan Negara Hasan Al-Bolkiah, Brakas. Dalam aksi perlawanan akhir, belia kategori wanita menyaksikan pasukan bola baling Rangers berjaya menundukkan pasukan Power dengan keputusan 6-4. Dalam kategori lelaki pula menyaksikan perlawanan paling sengit di antara pasukan bola baling Yun Chins berjersey hitam menentang pasukan Armada. Pada separuh masa pertama, Armada selesa dengan pendahuluan 7-4. Namun, Yun Chins bangkit pada separuh masa kedua dengan kemenangan 10 berbalas 9 sekaligus merangkul gelaran juara. Piala kemenangan disampaikan oleh Awang Kifli Haji Jaafar yang dipertua Persekutuan Bola Baling Brunei Darussalam.